bukanlah tahun yang menyenangkan buat kita semua. Tiada siapa menyangka ia boleh dikatakan tahun malapetaka buat dunia. Tiada siapa juga menduga Kuala Lumpur dan kebanyakan ibu kota yang penuh dengan riuh dan hiruk pikuk warga kota boleh berubah dengan sekelip mata. Sunyi dan sepi sebegini. Kerana di sebaliknya, ia tahun yang syarat dengan emosi dan keresahan. Tahun yang telah meragut jutaan nyawa. 25 Januari 2020 pastinya menjadi tarikh yang tidak akan luput di ingatan rakyat Malaysia. Ia ketika mana berita kes COVID-19 pertama disahkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menteri Kesihatan ketika itu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan 3 individu yang merupakan ahli keluarga dikesan positif di Singapura. Susulan itu, alat imbasan suhu badan di pintu masuk negara ditambah, 26 hospital diarah bersiap siaga. Februari turut bermula suram apabila kes pertama positif COVID-19 membabitkan warga tempatan dilaporkan. Ia melibatkan lelaki berusia 41 tahun dari Selangor yang mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura. Namun pelangi selalunya muncul selepas hujan. Hari yang sama, seorang kanak-kanak perempuan warga Cina di Langkawi yang sebelum ini positif COVID-19 pulih dan bebas sepenuhnya daripada jangkitan. Menambah kelegaan apabila 107 rakyat Malaysia yang terkandas di Wuhan, China selamat dibawa balik ke tanah air. Selang sehari, seorang wanita tempatan pula disahkan positif, menjadikan 4 rakyat tempatan didapati positif ketika itu. Selepas 11 hari tidak mempunyai kes baru, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan 14 kes dikesan positif COVID-19. 11 Mac, kluster tempatan pertama dilaporkan kluster Perhimpunan Seri Petaling. Setelah berjuang lebih 4 bulan, hasilnya kluster terbesar di Malaysia itu tamat 8 Julai lalu. Detik 10 malam 16 Mac menjadi saksi lanskip baru kehidupan Malaysia dan seluruh rakyatnya. Mata tertumpu ke kaca televisyen mendengar pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan PKP buat pertama kalinya. 17 Mac, COVID-19 meragut nyawa pertama di negara ini. Mangsa seorang paderi di Sarawak berusia 60 tahun. Berkuat kuasa 18 Mac, Malaysia secara rasminya melaksanakan PKP dengan mengamalkan pelbagai prosedur operasi standard SOP. Ia kemudiannya diteruskan dengan PKP diperketatkan PKPD pada 27 Mac, PKP bersyarat PKPB pada 1 Mei dan PKP pemulihan PKPP pada 7 Jun. Komitmen dan usaha petugas Barisan Harapan Kita diiktiraf dunia. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah disenarai antara 3 doktor terbaik dan paling diyakini di dunia atas usaha menangani COVID-19. Malaysia juga pernah tersenarai sebagai salah sebuah daripada 47 negara yang sedang memenangi perang melawan wabak itu 26 Jun lalu. Pilihan Raya Negeri PRN Sabah jelas menjadi antara punca peningkatan mendadak kes COVID-19 di negara ini. Tidak selesai di situ, kluster teratai pula muncul membabitkan pekerja kilang di Meru Klang. Dari hanya 74 kes positif, ia kemudiannya meningkat mendadak kepada lebih 1,500 kes sehari. Situasi kini meruncing dengan pelbagai kluster baru muncul. Yang nyata kita belum menang. Namun yang pasti, kita mesti menang. Apa yang biasa kita buat dahulu, tak boleh kita buat sekarang ini lagi. Bak kata pepatah, Allah bisa, tegal biasa. Nyata sedikit sebanyak kita dapat menyesuaikan kebiasaan dalam kehidupan selari dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ya, itulah norma baharu. Bersalam kini ibarat dosa besar. Pelitup muka wajib dipakai dan penjarakan fizikal perlu dipatuhi. Lebih cakna tentang kebersihan diri, kita lebih kerap mencuci tangan dengan sabun selain membawa cecair pembasmi kuman ke sana ke sini. COVID-19 turut memaksa kita merubah sistem atau cara bekerja. Jika sebelum ini perlu berdepan kesesakan lalu lintas untuk ke pejabat, rutin itu berubah apabila kebanyakan pekerja, bahkan majikan sendiri perlu bekerja dari rumah.
Lihat saja mesyuarat kabinet, sidang media secara maya oleh pemimpin kerajaan selain webinar yang dianjurkan syarikat korporat. Namun ada hikmahnya, yang buta IT kini lebih celik. Manakala tidak, sesi pembelajaran dan pengajaran PDP kini hampir keseluruhannya dibuat secara dalam talian. Sektor ekonomi turut terencat. Peniaga tidak lagi kekal tradisional, sebaliknya meneroka strategi baru selari dengan peralihan trend pengguna yang rata-ratanya sudah terbiasa membeli belah secara dalam talian. Bagi yang gemar bersosial dan bersukan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP nyata menekan emosi. Namun kita tidak mencari alasan. Kita masih giat bersukan dan melakukan aktiviti menarik bersama keluarga di rumah. Paling menyeksa jiwa tidak boleh merentas daerah atau negeri untuk melancong atau sekadar menjenguk kampung halaman. Nak kahwin pun sudah lain caranya. Jika dulu boleh bawa sekampung ke majlis akad nikah atau bicara perkahwinan, kini jumlahnya terhad mengikut lokasi dan SOP Pejabat Agama dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Tak sampai 15 minit, selesai segalanya. Ada yang seronok dapat berjimat. Ada juga yang rasa tak semeriah dulu. Aktiviti dan upacara keagamaan turut tidak segiat dahulu. Pernah ditutup buat seketika, pusat ibadat kini boleh dibuka dengan SOP ketat. Lebih terpahat diingatan apabila tiba musim perayaan. Baik Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, sambutan Krismas, Hari Keamatan dan lain-lain terasa suramnya. Love is sweet, love is kind. Love comes from a family of mine. We're big, we're small, we're young, and we're old. We're all different people living together with love. We laugh, we play. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu semua, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Tepuk sikit, tepuk. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu semua, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Jual dulu, jual dulu. Selamatkan kamu semua, Allah selamatkan kamu. We hug, we care, we help, and we share. We're all different people living together with love. Together with love, we sing, we hope, we dream, and we grow. We're all different people living together with love. Together with love, and we are a family, living, working together, together. Ambil banyak tu tak koyak tu. Orang belakang tak ambil dulu. Bagi. Bagi ke mana banyak. Makan dulu. Makan dulu.
Okey, tak ada lama-lama ni. Yang kedua ni dia pandai. Jangan campur bola Okey, tengok hakim tepi tu. Ready? Our family, wherever. Lagi. Mak jangan ambil. We are a family. All together, we are a family. Wherever we may go, we are a family. Tenang dan tenteram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Kau jauhilah kami daripada sifat ujub, riak, takbur, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dan juga khianat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Setiap titik susu ibu yang mengalir dalam diri kami, Kau gantilah dengan kebajikan untuknya, membolehkannya bawa ke surga. Ya Allah, Ya Rahman, pada tiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki kepada keluarga kami, Kau gantilah dengan keampunan yang membawanya ke surga-Mu. Ya Allah, sesungguhnya pengorbanan mereka tidak akan mampu kita membalasnya. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan, sedangkan kita semua berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justru kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu. Ya Allah, kita mohon juga dekatkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Ayanda Abdul Rahman bin Hassan. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga dijauhi azab kubur dan kuburnya dijadikan sebagai taman sebagaimana taman di syurga. InsyaAllah.